dengan kepada kau. Okay, Assalamualaikum kepada semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar Sains Pertanian SP 17. Selamat datang. Saya Assalamualaikum kepada semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar Sains. Okay, alright. Okay, di mana pelajar-pelajar semua yang berada di Google Meet dan juga berada di Facebook Live. Kalau ada sebarang soalan, boleh type saja soalan anda di komen, dan juga kalau yang mana di Gmeet boleh terus type di chat room. Okay, dan kita akan mulakan amali kita pada hari ini dan akan dibentangkan oleh Pegawai Pertanian Encik Saidina Hamzah bin Muhammad atau Elias Mamai daripada Seksyen Sayuran dan Agroteknologi daripada Taman Pertanian Universiti UPM. Okay, Alhamdulillah hari ini merupakan hari kedua pada minggu pertama kita jalankan amali bersama TPU Taman Pertanian Universiti, iaitu semalam merupakan hari pertama bersama Cik Junizawati dengan tajuk penanaman sayuran organik, dan pada hari ini pula beberapa kuliah yang terlibat, sebanyak 7 kuliah yang terlibat akan diteruskan dengan tajuk penanaman sayuran MyGap ataupun Good Agriculture Practice, dan akan diterangkan lebih lanjut oleh Encik Saidina Hamzah sebentar saja lagi. Okay, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Encik Saidina Hamzah untuk meneruskan amali kita pada petang ini. Persilakan. Assalamualaikum pada Cik Amirul dan pada Cik Tamizi dan semua pelajar-pelajar yang hadir pada hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua sekali lagi. Okey, pertama sekali saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Saidina Hamzah bin Muhammad. Saya adalah penolong pegawai pertanian di Taman Pertanian Universiti. Okey, syukur alhamdulillah pada hari ini. Okey, apa yang ingin saya bentangkan pada hari ini ialah mengenai pengenalan kepada persijilan MyGap. Okey, sebelum tu MyGap ni dia di penjenamaan semula pada tahun 2016 kalau tak silap saya. Sebelum ni tuan-tuan dan puan boleh tengok nama asalnya ialah Salam, SALM, Sistem Amalan Baik Malaysia, ditukarkan kepada MyGap, Malaysia Agriculture Practice, Malaysia Good Agriculture Practice pada tahun 2016 kalau tak silap saya. Okey, semua dengar ya? Dengar. Okey, alhamdulillah. Okey, saya pergi ke slide pertama. Okey, sebelum tu saya nak memperkenalkan senarai pegawai di kebun sayuran MyGap. Kenapa namanya sayuran MyGap? Sebab kebun sayur ni telah dianugerahkan sijil MyGap bermula pada tahun 2007 yang saya kata tadi Salam. So sampailah ke hari ini sehingga tahun 2021 bulan Disember. So selepas tu kita akan renew semula lah. Okey, pertama sekali pegawai saya yang pertama ialah Ketua Bahagian Tanaman, iaitu Encik Zainal Abidin bin Abdul Wahid. Semua boleh tengok dekat skrin kan? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, pegawai Ketua Seksyen Sayuran dan Agroteknologi ialah Cik Junizawati binti Muhammad Zain. Rasanya student-student dah ada kelas dengan dia kan? Okey, dan saya Saidina Hamzah bin Muhammad adalah penolong pegawai pertanian, yang mana saya bertanggungjawab sepenuhnya lah bersama dengan pegawai saya untuk mengemudilah kebun sayur MyGap ini dan memastikan persijilan itu sentiasa valid lah. Okey, seorang pembantu saya ialah Muhammad Safwan bin Muhammad Nasir.
Okey, dan saya ada seorang pelajar dari Bachelor Science Horticulture, iaitu Muhammad Firdaus bin Amir. Okey, student ni banyaklah belajar dan banyak membantu di kebun lah. So pengalaman dia pun rasanya dia dah boleh buka kebun sayur saya rasa. Okey, seterusnya. Okey, pengenalan kepada kebun sayur MyGap. Okey, kebun sayur ni adalah sub unit sayuran daripada unit sayuran dan unit agroteknologi. Okey, kami mendapat persijilan MyGap pada tahun 2007 seperti yang saya bagi tahu tadi lah. Okey, keluasan kebun MyGap kita adalah seluas 0.9 hektar. Pada saya agak besar jugalah tu. Okey, dekat kebun MyGap ni kita ada dua jenis tanaman sayuran. Pertama, tanaman sayuran buah dan tanaman sayuran junjung. Tanaman sayuran junjung ni pun boleh kita panggil tanaman sayuran junjung berbuah. Seperti peria, timun, petola. Tapi tempat yang junjung tadi pun kalau nak tanam rock melon pun boleh juga. Dia sangat sesuai. Cuma kami tak buat tanaman rock melon lah. Okey, tanaman sayuran buah yang biasa kita tanam setiap tahun adalah cili besar. Cili besar, terung mini dan labu. Labu ni kita tak tanam kita tanam direct dengan atas tanah lah. Okey, ada apa-apa nak tanya tak pasal sayur buah-buahan ni? Okey, tak apa, nanti ada sesi soal jawab. Okey ya. Okey, isi kandungan mengenai MyGap ni dia macam ni lah. Apa yang kita perlu faham pasal MyGap Malaysia ni, dia adalah mengenai food safety dengan food security. Yang mana kerajaan Malaysia nak memastikan sayur yang kita makan tadi tu bebas daripada residu racun yang membahayakan kepada kita. Okey. Okey, pertama saya akan pergi secara sempit selalu lah ya, mengenai pengenalan kepada sijil MyGap. Okey, status persijilan, permohonan, kepentingan, persijilan amalan baik Malaysia. So, untuk pelajar-pelajar, apa yang paling penting ialah mengenai nombor 4 tu. Itu yang paling penting. Yang lain tu tak perlu fokus sangat lah. Okey, apa yang nombor 4 tadi adalah kepentingan persijilan amalan baik Malaysia. Itu yang paling penting. Sebab kita nak pastikan rakyat Malaysia ni makan makanan yang bebas. Bebas apa tu? Racun. Yes, Alhamdulillah bebas racun. Okey, ini adalah dasar-dasar pertanian di Malaysia lah berhubung dengan keselamatan makanan. So nanti pelajar-pelajar boleh Google tengoklah. Banyak ada. Dia yang paling banyak dekat MOA. Okey, dasar agro Malaysia, dasar agro makanan negara 2011-2020. Okey, keselamatan makanan ni digariskan dalam hala 7 industri Malaysia dengan menetapkan objektif seperti berikut, iaitu menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan selamat dimakan. Sebabnya kebanyakan petani-petani dia tidak mengutamakan keselamatan dalam pengeluaran hasil. Yang petani titipkan adalah keuntungan. So keuntungan untuk mendapatkan kualiti yang bagus. So kualiti yang bagus ni sebenarnya sinonim dengan bahan racun. Sebab itulah dasar agro ni diwujudkan. Okey, menjadikan industri agro makanan sebagai industri yang berdaya saing dan mampan. Okey, kenapa dia kata berdaya saing? Berdaya saing ni mengikut kefahaman saya lah. So bila kita sayuran yang kita keluarkan kat Malaysia tadi tu standard MyGap. Bermakna standard MyGap ni adalah standard antarabangsa. So kita boleh ekspor sayur-sayuran kita ataupun hasil pertanian kita ke luar negara. Dan meningkatkan tahap pendapatan usahawan tani.
Okey, apa yang khusus yang pernah saya khusus dan perbincangan yang pernah saya hadiri bersama dengan pegawai-pegawai MyGap ni, di satu masa dia cuba untuk mengasingkan di pasaraya. Ada sayuran MyGap dan ada sayuran yang bukan daripada MyGap. Tapi yang paling penting bagi saya ialah sayuran yang mempunyai label MyGap tu bersih, berkualiti dan harga tidak sama. So harga lagi mahal dari yang tidak ada MyGap. Itu yang petani-petani dengan kita cuba suarakan kepada mereka, insya-Allah pihak mereka bagi tahu di masa akan datang. Saya rasa dia dah mula kot buat perbezaan harga dengan label tadi tu. Okey, student-student boleh bacalah dekat saya punya slide tu, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia bersama dengan PBB telah mengisytiharkan Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada 7 hari bulan. Sebab tu tadi saya bagi tahu MyGap kita ni sebenarnya setaraf dengan apa tu orang kata food security di negara lain. So dia pun ada juga dia punya MyGap lah. Okey. Apa itu MyGap? Rasa-rasa student-student dapat tangkap tak apa itu MyGap dengan apa yang saya huraikan tadi? Okey, kalau kita tengok apa itu MyGap, skim persijilan yang dirangka pada tahun 2002. Okey, maknanya dia dilaksanakan pada 2002 tetapi kebun sayur TPU UPM dianugerahkan pada 2007. So masa tu saya ingat lagi saya bersama dengan pegawai yang dah pencen, bersama dengan Puan Aslina, bersama dengan sahabat-sahabat pegawai saya yang lain. Masa tu kita bertungkus lumus prepare semua data-data kebun sayur untuk dapatkan persijilan. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih ada. So yang paling penting ialah mengiktiraf ladang-ladang yang mengamalkan amalan pertanian baik Malaysia bagi mengeluarkan makanan yang selamat dan berkualiti, menjaga keselamatan alam sekitar serta menjamin keselamatan dan kebajikan. Okey. Pengeluaran makanan yang selamat dan berkualiti ini nombor satu. Kalau kita nak pasarkan ke pasaraya. Sebab bila barang kita tidak berkualiti, kita tidak dapat harga yang paling tinggi. So barang yang berkualiti, harga yang paling tinggi adalah satu pendapatan yang besar untuk petani. Okey, menjaga keselamatan alam sekitar. Okey, kita sebenarnya program ni, persijilan ni dia cuba mengajak petani untuk kurang menggunakan bahan kimia. Sama ada dari segi racun kimia ataupun baja kimia. Kita tak boleh tinggal racun kimia dengan baja kimia, tetapi mungkin dengan cara selingan dengan baja organik, racun organik, so kita boleh mengurangkan kegunaan tadi. Serta menjamin keselamatan dan kebajikan pekerja. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah pergi ke kebun sayur mana-mana, tapi kita UPM Alhamdulillah, kebajikan pekerja ni kita jaga. Sebab apa? Keselamatan dia pun kita jaga. So kalau PPE tak lengkap, PPE ni apa PPE kali? Personal Protection Equipment. Okey, kalau perkara tu tadi tidak lengkap untuk sprayer saya, kita TPU tidak akan bagi dia buat kerja. Sebab kita nak jaga keselamatan dia. Itu yang paling penting. Sebab biasa kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke kebun lah. Biasa pekerja Indonesia dia racun pun tak pakai glove, tak pakai face mask. Itu sangat bahayalah sebab kita nak pegang makanan. Lagi satu, kita sangat tegas. Bila menggunakan racun tidak boleh merokok. Itu yang paling penting. Kadang-kadang pekerja terlupa benda tu. Okey, saya pergi ke seterusnya. Okey, sejarah persijilan pertanian baik Malaysia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah dekat situ ya. Okey, salam tadi tu, skim amalan ladang baik Malaysia. Dan ditukarkan kepada, tak nampak. Sekejap so ditukarkan kepada MyGap, Malaysian Good Agricultural Practice. Okey, tadi saya sebut agak kurang tepat sikit, minta maaf.
Okey, dekat sini student-student boleh tengoklah kronologi pembangunan persejalan MyGap. Kenapa kita di TPU ni, sangat menitik beratkan persejalan MyGap. Tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat sini. Penggunaan pestiside ada, semua ada. Okey boleh Boleh saya pergi ke slide seterusnya? Boleh. Okey. Okey, terima kasih. Okey, ini tadi yang saya katakan yang mana MyGap kita ni adalah setaraf dengan satu dunia. Okey, kalau kita tengok Asian Gap, Global GAP, semua ada. So pernah berlaku ya masa tu saya pergi meeting dengan Cik Zainal di ni pengalaman saya dengan Cik Zainal pergi meeting dekat Jabatan Pertanian Shah Alam. So masa tu dia tanya kami apa yang kami boleh keluarkan hasil. Masa tu kita ada terong dengan labu lah. So dia kata kalau betul-betul MyGap, dia nak biar konsisten MyGap. Sebab sebelum dia pasarkan, dia akan ambil sayur kita, dia akan uji di lab. Dia nak tengok tahap residu racun yang kita guna tadi tu. Sebab ada petani yang hantar, dia declare MyGap, tiba-tiba reject. Sebabnya tidak melepasi piawaian MyGap tadi. So kena tarik balik, tidak boleh ekspor ke luar negara. Sama ada buah ke ataupun sayuran. Sebab tu MyGap tu penting. Kalau seseorang petani tu dia cuba melangkah jauh lah dalam pemasaran sayuran dia. Okey, pelajar-pelajar semua boleh untuk menambah pengetahuan, boleh tengoklah kepada dokumen MyGap ni. Biasa dekat online ada kalau tengok kepada Jabatan Pertanian. Dokumen auditor, pembimbing MyGap dan pengusaha. Tapi MyGap ni sebenarnya bukan untuk petani saja bukan untuk pertanian saja. Dia MyGap ni untuk pertanian dan penternakan. Kata silap saya, penternakan, perikanan. Saya rasa ketiga-tiga tu ada. Okey, saya rasa kita tengok kepada konsep dia. Okey, konsep dia tadi tu saya dah bagi tahu dah. Iaitu keselamatan makanan, keselamatan pekerja. Tengok keselamatan pekerja tu semua lengkap. Perlu, lengan panjang, boot, seluar panjang dan pakai topi. Ini penting. Kalau saya di estate plantation dulu, setiap 3 bulan sekali company saya dulu sekarang Sanderby dulu Golden Oak Plantation. Dia setiap 3 bulan sekali dia akan bawa sprayer pergi cek kesihatan dengan klinik terdekat. Sebab tu dia kata keselamatan dan kebajikan pekerja itu penting, bukan saja kepada sayuran. Okey, konsep amalan baik pertanian yang lain kita boleh tengok kualiti dan alam sekitar. Yang ni saya dah bagi tahu tadilah. Okey, penambahan sehingga Jun 2021. Itulah keluasan. Keluasan dari tahun 2002 tadi sehingga 2021. Okey, keluasan tanaman makanan dan pertambahan kawasan MyGap dan MyOrganic. Okey, MyGap dengan MyOrganic ni tak sama, lain. Kalau MyGap ni masih lagi menggunakan racun tetapi di bawah residu yang dibenarkan. Di bawah MyGap, di bawah MyOrganic, 100% organik, tidak dibenarkan menggunakan racun. Tapi yang ni kita tak apply lah. Okey. Jelas Okey, syarat-syarat permohonan. Okey, kalau pelajar-pelajar kita yang mana ibu-ibu bapa yang dah ada kebun ataupun bercita-cita nak buka kebun selepas habis belajar, okey, dia ada 3 syarat. 1, hak milik tanah. Tanah yang diusahakan sah di sisi undang-undang. Okey, lepas bila ada semua ni, kita dah boleh apply. Ladang telah bertanam dan mula mengeluarkan hasil. Kenapa dia kata ladang telah bertanam dan mula mengeluarkan hasil? Maknanya kalau tak tanam tak boleh apply. Rasanya kenapa? Ada yang boleh jawab soalan saya? Hasil tak menjamin hasil yang baik. Tak dengar.
mungkin hasil yang tak baik. Mungkin dia buat sambil level je. Betul lah, dia buat sambil level tu. Tak dengar suara dia ke? Pelajar-pelajar boleh dengar suara saya dengan jelas kan? Boleh. Okey, okey. Okey, kenapa dia kata ladang telah mula menanam? Sebab kalau tak tanam, dia tak boleh nak ambil sampel, nak bawa ke lab. So tanam dulu. Tanam, kita boleh ambil sampel tanah dia, sampel pokok ataupun sampel buah, bawa ke lab. Sebab itulah dia kena menanam dulu. Kalau tak ada hasil, macam mana dia nak buktikan dia tu ada apa? Syarat-syarat tu betul kan? Okey, lepas tu hasil dikeluarkan untuk jualan domestik dan ekspor. Okey. Itulah antara syarat permohonannya. Kalau macam kita sekarang ni, dekat Sayuran MyGap ni rasanya kita baru di penghujung, kita baru nak habis musim terung lah. Terung mini. So kita pun memang supply dekat seluruh Selangor lah. Okey. Okey, so siapa yang layak persendirian, macam kita ada kebun persendirian boleh, syarikat swasta ke, agensi dan berkanun seperti TPU UPM sekarang. Okey, syarat-syarat untuk mendapat kelulusan. Ini yang paling penting sebab sebelum masuk lab, setiap 2 tahun sekali ataupun setiap 6 bulan sekali pihak Jabatan Pertanian Gombak akan datang, dia akan cek semualah. Okey, seperti buat pemeriksaan tapak, lulus analisis sampel, seperti yang saya bagi tahu tadi, dia akan ambil sampel tanah, dia akan ambil sampel hasil, lulus verifikasi amalan ladang. So amalan ladang ni sangat penting. Satu lagi, bila kita menggunakan racun, dia akan tengok tempat bancuhan racun tadi. Tempat bancuhan racun tadi 30 meter, jaraknya 30 meter daripada sumber air utama. Itu yang paling penting sebab dia agak ketat sikit syarat-syarat untuk lepas. Okey, semua boleh faham ya? Okey. Boleh. Alhamdulillah. Okey, thank you. Okey, ini adalah contoh sijil yang terbaru, yang terkini. Kebun Sayur MyGap, Taman Pertanian University, yang mana tarikh akhirnya pada 31 Disember 2021. So pada 2 bulan lepas saya dah hantar sampel hasil tanaman dekat kebun. So saya hantar dekat Jabatan Pertanian Gombak. So dalam masa sebulan, kemungkinan besar dia akan minta semua data-data laporan penggunaan racun, laporan kemaskini, laporan penyimpanan racun. So macam mana kita buat contohnya harvesting, packaging, so semua dia nak tengok kat situ. Sebabnya bekas-bekas atau tempat yang kita pengumpulan hasil tuaian tadi pun bebas daripada racun. Sebab tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu, kebiasaannya kalau orang nak simpan dalam stor, biasanya dia akan spray dulu kawasan tu, baru dia letak hasil pertanian. Itu sangat bahaya. Tapi apa orang kata, tahan daripada rosak dan kulat, tetapi bahaya kepada tuan-tuan dan puan-puan termasuklah saya. Okey, kepentingan kepada amalan pertanian baik Malaysia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar semua boleh baca dekat slide saya antara kesan penggunaan racun makhluk perosak. Racun makhluk perosak ni dia ada 2 kategori. Satu yang digunakan untuk spray untuk meracun pada sayuran pokok untuk mengelak daripada serangan serangga dan disease. Okey, yang kedua ialah racun tadi digunakan untuk mengawal rumpai. Tak kiralah sama ada weeds ke ataupun broadleaf ke, dia akan gunakan racun.
So, maknanya dia akan menyebabkan kanser dan penyakit-penyakit yang boleh tengok dekat saya punya ni lah, saya punya slide. So, kalau tengok racun organofosforus. Okey, racun organofosforus ni saya rasa sudah tidak ada dekat Malaysia bersamaan dengan profenofos. Tapi di Thailand masih lagi menggunakan active ingredient yang namanya profenofos. Yang masih digunakan. Dekat Malaysia kita dah haramkan pada tahun 2014. So, kalau mana-mana petani yang ditangkap menggunakan racun yang tidak berdaftar di Malaysia yang telah diharamkan, saya rasa penalti dia tinggi juga kot. Sebabnya tuan-tuan dan perempuan kalau pergi beli dekat sayur dekat kedai tu, dia yang lubang-lubang sikit, tak cantik sikit, ambil yang tu. Yang tu dah digigit serangga. Jangan risau. Serangga dengan kita halal. Benda yang digigit kita boleh makan. Okey. Okey, ini adalah isu-isu. Okey, tuan-tuan dan perempuan, pelajar-pelajar semua boleh tengok ini adalah isu-isu keselamatan yang berlaku di dalam masyarakat kita, dalam negara kita. Okey, keselamatan makanan terus menjadi perhatian ketika norma baru. Implikasi PKP terhadap keselamatan makanan. Tanggungjawab keselamatan makanan adalah tanggungjawab kita bersama. So, benda tu nampak remeh. Kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan jangan tengok sayur tu murah terus ambil. Jangan. Saya pun macam tu juga. Yang mana murah kita ambil kan. Tapi tengoklah keselamatan dia. Itu yang paling penting. Okey, boleh ya? Okey, kita tengok lagi. Okey, saya tambah lagi satu slide supaya student-student semua tak mengantuk, boleh baca apa yang saya tulis. Okey, KKM meminta penjualan produk salad dihentikan serta-merta. Kenapa dihentikan? Sebab macam saya cakap tadi tu. Bila kita declare barang kita tadi tu adalah MyGap yang mana luluslah dari segi residu racun, tetapi bila masuk lab tak lulus. So kena reject balik. Cili beracun dari Vietnam masih dijual. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu cili Vietnam ni, dia macam cili akar. Dia cili api tapi dia macam cili akar. Dia panjang dari cili kecil, daripada cili api bara kita. Itu cili dari Vietnam. Dari Vietnam, Thailand sekarang kurang dah. Biasa walaupun cili dari Vietnam pun, cili dari Siam pun biasa dari Vietnam. Tapi ada masa-masa dia lah, bukannya semua setiap kali ekspor tu dia berlaku cili beracun. Sebabnya dia nak ekspor ke sini ni, dia ada satu macam mana, G2G. Pernah dengar tak G2G? Tak. Okay, G2G ni government to government. So government kita dengan government sana. So dia adalah perjanjian apa semua. Bukanlah sentiasa yang masuk tu cili beracun. Mungkinlah ada masa pihak Jabatan Pertanian ambil masuk lab. Okay, untuk kali keberapa tu ada bahan racun. Okay. Okay, boleh tengok dengan jelas ya? Okay, ini satu lagi. Okey, seperti mana yang saya cakap tadi tu, produk yang di bawah MyGap tadi tu menjamin hasil makanan yang diekspor selamat, berkualiti menepati piawaian antarabangsa. Dalam pengetahuan saya, student-student boleh tambahlah. Yang saya tahu, dua negara sangat susah kalau kita Malaysia ni nak ekspor makanan. Sangat susah. Satu negara Jepun, satu Singapura. Yang saya tahulah, dua negara ni sangat susah nak masuk. Kita kena melalui keselamatan makanan yang sangat. Dia akan cek satu-satu sayuran masuk ke negara dia. Maknanya negara dia tu menjaga keselamatan makanan. So makanan yang selamat menjamin rakyat yang berkualiti lah. Okey, sekejap saya tukar slide saya. Pelajar-pelajar semua, saya ambil masa sikit sebab saya nak tukar kepada slide yang baru.
Masih boleh, masih jelas saya dengar suara saya? Jelas. 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 Okey, terima kasih. Okey. Dah. Okey, sekarang ni tadi adalah pengenalan mengenai apa itu persijilan MyGap. So saya harap pelajar-pelajar semua, kita semua mendapat satu kesedaran yang mana MyGap ni sangat penting. So sokonglah MyGap yang dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian walaupun saya dari agensi lain. Sebab keselamatan makanan ni sangat penting. Hari ni tak sakit tuan-tuan dan puan. Satu hari boleh dapat kanser. Sebab saya dah ada orang yang terdekat saya kena kanser sebab keracunan daripada hasil produk tadi. Okey. Ini masuk antara aktiviti yang dijalankan di kebun sayur MyGap Taman Pertanian Universiti, iaitu jenis-jenis tanaman. Satu kita buat fertigasi dan ada yang tanaman direct seperti labu dan tembikai. InsyaAllah tahun depan kita akan buat tembikai. Okey, yang kita buat dekat sini adalah sistem fertigasi gantung. Okey, tanaman yang kita buat dekat fertigasi gantung ni cili, terung. Saya gila lah. Tapi dalam penggiliran tadi tu saya perlu berhati-hati kerana cili dengan terung ni adalah daripada keluarga yang sama, iaitu Solanaceae. Apabila dua jenis tanaman daripada keluarga yang sama, saya perlu berhati-hati apabila nak buat penggiliran sebab dia ada penyakit yang sama, serangan pest pun yang sama. Jadi di tengah-tengah antara penggiliran tadi tu kadang-kadang saya tanam kailan ataupun saya restkan media saya tadi tu. Okey, saya ni sebenarnya bukanlah nak cerita pasal tanaman fertigasi tapi sedikit saya pintas lalu saja. Okey, ini adalah fertigasi secara para. Okey, para. Kalau ada persoalan nanti saya akan jawab kenapa dia berbeza. Okey, ini adalah sistem tanaman yang terdapat di kebun sayur kita. Iaitu sistem penanaman secara fertigasi gantung. Okey. Okey, ini adalah fertigasi bawah dan berbumbung. Kenapa dia berbumbung, kenapa dia open, semua ada. Okey, saya cuma nak direct apa yang aktiviti yang kita lakukan di sini. So sebab sekarang ni kita buat kelas online. Kalau dulu-dulu secara fizikal, so kita boleh masuk direct, tengok dekat situ, kita boleh cari pengalaman dekat situ dan belajar secara praktikal lah. Okey, kalau kita menanam secara fertigasi, kita perlu ada rumah pam, iaitu sumber air dekat sini, sumber baja dekat sini. Sama juga kalau kita menanam direct tanah. So sumber air kita dekat kolam. Ya, cumanya kita membaja secara manual. Tapi yang ni semuanya saya dah setting secara automatik. Okey. Kita akan ada tangki larutan baja dan tangki air kosong. Okey, sebabnya kadang-kadang pokok ni dia bukan setiap masa dia nak air baja. Dia ada masa-masa dia nak air kosong. Mungkin pagi baja, petang kosong. Fertigasi ni kita bagi baja secara harian atau kita bagi baja secara selang sehari. Kenapa kita kerap bagi baja? Sebab dia adalah straight fertilizer. Straight fertilizer ni bagi hari ni pokok terus habis. Pokok terus ambil habis. Dia tidak macam slow release. Kalau baja slow release ni kita bagi hari ni 3 bulan baru habis pengambilan baja tadi tu. Okey. Okey, inilah keadaan rumah pam saya yang menjadi sumber baja, sumber air untuk pokok untuk kita agihkan ke setiap polybag melalui microtube dan drip. Okey, dekat rumah pam ini juga adalah tempat pengumpulan hasil. Kenapa saya pilih rumah pam ini sebagai pengumpulan hasil? Kerana jarak antara fertigasi gantung saya tadi ni dengan rumah pam
hanya dalam, saya rasa dalam 5 meter kot. So dekat sangat. So memudahkan kita untuk buat kerja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tengok sebelah kanan saya tu, saya tulis timer kan. Boleh nampak tak? Boleh. Nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, timer tu ada satu timer untuk air baja, satu timer untuk air kosong. So saya dah siap set. Kalau ada petani-petani tengok dia kata ini kerja orang malas, bagi saya smart sebab macam ni. Bukanlah smart. So kita boleh tengok benda lain lagi. Okey, set kekerapan masa membaja. Membaja ni perlu tahu saya dah larutkan sekali baja dengan air tadi. So kita kena tahu baja fertigasi ni sangat berkesan dalam penanaman. Sebab apa? Sebab kita terus larutkan dengan air. Air tadi tu adalah ejen untuk diambil oleh pokok lah. Okey. Cumanya ini adalah sedikit sebanyak mengenai so yang ini saya tak nak pergi jauh, cumanya saya nak bagi tahu jenis kaedah penanaman yang ada di kebun saya. Okey, cumanya pada hari ini saya nak kongsikan satu pengalaman, satu pengetahuan atau satu ilmu mengenai penanaman cili. Itu yang paling penting sebenarnya. Okey, media yang saya guna adalah kokopit. Saya tidak menggunakan tanah. Dia boleh, kokopit pun boleh ataupun biochar pun boleh. Okey, ini adalah musim cili pada bulan apa kali? Pada bulan lepas, pada musim lepas, iaitu bulan 1 hingga bulan 5, bulan 6. Bulan 1 hingga bulan 5. So musim terbaru bulan 6, bulan 7 sampailah sekarang. Kita tuai sebanyak saya dekat 7 tan untuk terung yang dah kita keluarkan. Okey. Boleh tengok saya pintas lalu anak pokok. Ini adalah anak pokok. Ini adalah kaedah semaian saya. Labu, terung. Kenapa saya tulis atas labu, bawah terung? Sebenarnya kaedah ni sama sebenarnya saya nak bagi tahu. Kenapa saya bungkus dia? Saya buat kaedah macam ni supaya saya nak dia keluar sekata. Sebab dia perlukan haba untuk pecahkan kulit tadi. Okey. Inilah sistem tanaman, sistem pengairan yang kita buat di kebun saya. Semuanya kita duduk atas. Sebab apa kita pakai atas? Sebab memudahkan penyelenggaraan. So kita elak daripada sakit belakang, slip disc ataupun sakit pinggang. Okey. Dan kerja-kerja penyelenggaraan boleh dilakukan dengan lebih pantas. Satu lagi untuk mengelak daripada, sebab tempat tinggi, kita boleh elak daripada dijangkiti disease yang ada dekat tanah ataupun dekat bawah. Satu lagi, kenapa gantung? Saya bagi tahu sekejap pasal siap, nanti tak payah tanya bab ni. Iaitu kenapa gantung? Sebab pengudaraannya sangat baik. Dia mampu keluarkan bunga yang lebih banyak. Kita boleh beza antara bawah dengan atas. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada pergi tempat penanaman. Okey. Ini adalah contoh pokok terung lah. Saya hanya belanja gambar. Saya hanya tunjukkan gambar, kongsi pengalaman dengan tuan-tuan dan perempuan. Tapi sebenarnya nanti saya akan terangkan pasal cili. Okey Okey. Okey. Rasanya pelajar-pelajar tahu ke besi apa tu yang warna biru? Siapa boleh jawab? Dengar ke? Dengar. Rasa-rasa pelajar-pelajar tahu tak besi apa tu? Okey, besi ni sangat popular sekarang. Ada orang buat rumah, ada orang buat awning. Dia sebenarnya besi C-channel nama dia. Saya tanya pemilik kilang C-channel daripada bahan apa, dia kata bahan daripada carbonize. Bahan buat benda ni saya pun tak pastilah macam mana. Cuma dia kata cuma dia kata dari carbonize, bukannya macam besi-besi lain. Okey. Okey, ini adalah hasil tuaian yang kita buat. Kalau dia tengah peak tu
kena kemuncak hasil tu dengan 2000 polybag, kita boleh dapat 1 tan sehari sekali petik. Okey, ini adalah terung mini Dia nama dia terung mini Little Nyonya. Okey. Cuma saya lupa nak masuk dia punya paket, nama dia Little Nyonya, keluaran likat. Namanya Little Nyonya, terung mini Little Nyonya, keluaran company likat, kod number 313. Kalau kita pergi kedai kita kena tahu. Terung apa? 313. Kenapa saya pilih terung ni? Ada pelajar-pelajar boleh jawab tak kenapa saya pilih Little Nyonya 313? Rasa-rasanya sebab apa saya suka sangat tanam yang ni. Saya tak suka tanam yang lain. Saya suka tanam yang ni. Mudah dan banyak hasil. Betul, banyak hasil. Sebab dia keluarkan hasil yang banyak berbanding dengan yang lain. Satu lagi dia agak rintang penyakit. Dia kalau lama-lama kena juga penyakit, tapi sebab rintang penyakit, sebab banyak hasil. Terima kasih kepada yang menjawab. Okey, ini adalah tanaman labu. Okey, tanaman labu ni saya buat dia batas direct atas tanah lah. Okey, daripada gambar ni yang baru tanam, so dia pergi kepada 3 minggu ke sebulan. Okey, 3 minggu ke sebulan kita akan kahwin bunga. Ni labu. Siapa ada pengalaman yang pernah kahwin bunga? Kahwin bunga labu, sorry. Tak. Tidak. Tak pernah. Okey, tidak pernah. Okey, tak apa. Labu ni untuk memastikan dia, kalau kita panggil dalam bahasa orang kampung, kita nak bunga buah dia lekat. Kadang dia akan gugur kalau dia tidak cukup kalsium ataupun dia tidak cukup boron, dia tidak cukup potasium, buah akan gugur. Tetapi bila semua tu dah lengkap, potasium lengkap, kalsium pun ada, boron pun cukup untuk dia. So satu lagi kita kena bantu dia ialah kita bantu untuk kahwinkan bunga. Tinggi percentage untuk buah tu berjaya untuk dituai. Jadi kita ambil bunga jantan di sebelah kiri saya tu. So kita sapukan dekat bunga betina. Kalau nak kenal bunga betina labu tadi tu, kita boleh tengok atas bawah bunga tu ada buah. Nampak tak yang kecil tu? Nampak tak? Nampak. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, inilah yang saya cakap tadi tu. Bunga betina dan bunga jantan. Bunga jantan tu dia paling senang sekali awak tengok bunga jantan. Kalau nak tahu, kita pergi kebun labu orang, sepintas lalu kita tengok bunga jantan dia tu macam dia lurus. Kalau dalam alif bata tu dia macam kalimah alif lah. Dia lurus. Kalau bunga betina, bawah dia ada buah. Macam tu. Untuk mengenal perbezaan antara bunga jantan dan bunga betina. Okey. Inilah cara-caranya kita menanam labu. Okey, kalau tengok jarak antara batas tu sangat jauh lah, sebabnya kita akan tuai di kawasan sini, di lorong tu. Sebab tempat dia menjala cari makanan. Okey, ini adalah hasil kita yang kita tuai pada awal tahun, kalau tak silap saya, bulan 3 sebelum raya puasa. Tak banyak lah, kita tuai dalam 2.5 tan, 2.3 ke 2.5. Sorry, saya lupa, lebih kurang tu lah. So, alhamdulillah kita jual dalam masa 2 hari kot kita jual. Okey. Yang ni saya nak tuan-tuan dan pelajar-pelajar semua beri perhatian. Ini adalah ilmu ataupun pengalaman kaedah menanam cili. Kenapa saya bagi tahu cili? Kenapa saya tak bagi tahu terung? Terung tadi saya sempintas selalu je. Cara penanaman cili dengan terung tak jauh bezanya. Yang paling susah ialah terung. Sorry. Yang paling susah ialah cili. Sebab tu saya utamakan cili. Kalau boleh tanam cili, insya-Allah kita boleh tanam terung. So cumanya beza tak banyak pun. Okey. Ini adalah keperluan asas untuk keperluan asas sebelum menanam. Tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu. Seperti mana yang saya tunjuk tadi lah. Rumah lindungan, sumber air, sistem pengairan. Okey, sistem pengairan tu ada dekat rumah pam tadi. Okey, saya menggunakan baja AB.
Bahagian A dan bahagian B alat pengukur isi meter dan pH. Sorry, hari ni saya tak dapat tunjuk isi meter. Mungkin nanti bersama dengan Pak Ruby nanti dia boleh tengok, dia boleh buat. Sebab Pak Ruby dia fully, macam saya ni tak fully. Okey. Saya nak bagi tahu ini adalah maklumat asas mengenai penanaman cili. Kalau sebelum-sebelum ni mungkin pelajar-pelajar dapat pengalaman boleh tanam cili, membaja. Ada yang pelajar asasi tahun ni saya lupa, so dia ada pengalaman memetik cili api. Satu hari satu kumpulan asasi cili api boleh petik sebanyak lebih 20 kilo, 20 ke 40 kilo sekali petik. Itu banyak tu. Sebab cili api ni 1 kilo pun susah untuk dapat, susah untuk dituai. Okey. Potensi cili ialah 2.5 hingga 5 kg. Okey. Potensi cili yang saya cakap 2.5 hingga 5 kg ni adalah cili besar. Cili besar sama ada cili kulai ke, cili minyak ke. Tapi yang paling popular di Malaysia ialah cili kulai, cili sakata nama dia. Cili sakata kod nombor 461. Itu sangat popular ditanam di Malaysia lah. Sebab hasilnya besar, panjang dan berkualiti. Okey. Potensi cili api 1.5 hingga 2.5 kg per pokok. Okey. Tuan-tuan dan perempuan bayangkan kalau tuan-tuan dan perempuan tanam 500 pokok. Keluar hasil, cuba kira pakai kalkulator. Tuan-tuan dan perempuan tanam 500 pokok. Okey, dapat Dapat. Okey. Alright. 500 pokok, satu pokok 1.5 kg. Berapa? 1.5 kg darab 500 pokok. Berapa kg dapat? 750. Okey, 700 lebih kan? Okey, saya rasa harga sekarang ni katakanlah harga dia lebih kurang dalam RM12 sekilo kalau tengah mahal. Berapa? RM12 darab dengan total kg tadi. Berapa dapat? 9,000. 9,000. Itulah caranya kita nak tengok berapa hasil, berapa pendapatan yang kita dapat sebelum kita menanam. Jangan kita buat calculation yang tu, lepas tu kita tanam, kita tak jaga. Tak dapat 9,000. 900 pun mungkin tak dapat. Okey? Okey. Ini adalah antara variety yang ada di pasaran lah. Kalau cili besar tu DRH 91, 911 Taiwan, long chili 469, 151, 561. Okey. Ini adalah sebagai pengetahuan tuan-tuan dan perempuan. Yang ada di pasaran sekarang ni ialah 151, 568, Kulai, Yongpeng. Itu yang ada. Jadi cili api yang biasa ditanam di Malaysia buat masa sekarang lah, iaitu macam mana sebut, sentil ke centil? Saya sebut sentil. Sentil. Kalau orang negeri Johor dia panggil centil. Okey, cili ni sangat popular di negeri Johor. Dia pokok dia cantik, bentuk buah dia pun cantik. Tapi kalau di Selangor biasanya ada juga orang tanam cili sentil, tapi dia lebih kepada cili api bara. Cili api bara keluaran company East West. Kod nombor saya lupa. Sebab saya jarang tanam ni. Okey. Okey. Tempoh semaian cili. Okey, tempoh semaian cili dan tempoh semaian terung, semua jenis terung, semua jenis cili adalah 25 hingga 30 hari. Berbeza dengan labu. Labu kalau kita semai sampai 30 hari, dia dah jadi macam toge dah. So tak boleh. Dia hanya
10 hari saja. 10 hari terus tanam. Tapi tidak kepada cili. Cili dia memerlukan 30 hari untuk kita didik dia di semayan sebelum kita boleh buat transfer ke semayan. Okey, kalau di kebun saya menggunakan media yang dipanggil peat moss. Ada yang guna habut, ada yang guna kokopit, tapi saya dekat sini kita pakai fully peat moss lah. Okey. Dia dengan rendaman air baja 1.5 ni sebenarnya dia 1.5 ni sebenarnya dia punya apa nak cakap rendam dan siram dengan air baja 1.5 cm. 1.5 cm ataupun 1.5 cm daripada bekas tu pun boleh, ataupun 1.5 kepekatan isi. Isi tadi tu kita pakai dia punya alat isi, kita check dia punya kepekatan baja. Okey. Okey, bekas semayan ni saya pun minta maaf lah saya tak dapat. Okey, nanti saya rasa ada kot contoh tray 104 lubang. Okey Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh baca dekat situ pengalaman menyemai persentage percambahan tinggi. Okey, macam mana untuk kita dapatkan percambahan yang tinggi tadi? Satu, sesetengah petani dia buat rendaman. Dia rendam biji benih tadi 24 hingga 30 jam. Air biasa ataupun air suam. Tetapi dia pengalaman masing-masing. Dia satu lagi dia masa tu dia melihat kepada jenis. Okey, jenis apa? Jenis variety tadi. Kalau saya kata likat 461 cili besar, dia hanya perlukan 3 hingga kalau kita ambil 4 jam. 4 jam dah cukup. 4 jam ataupun 12 jam kita rendam dah cukup. Kita toskan dan kita terus semai di dulang. Okey. Nampak Okey, saya pergi kepada rumah semayan. Okey, kalau tuan-tuan pelajar-pelajar boleh tengok, ini adalah tray semayan. Okey, tray semayan ini adalah tray semayan 104. Tray semayan lubang 104 ni sesuai untuk cili, semai terung, semai petola, labu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa dekat pasaran apa tadi? Tray kan? Okey, tray semayan 200 lubang. Okey, yang tu hanya sesuai untuk sayur daun sahaja. Sayur daun seperti bayam, bayam merah, bayam hijau, bayam variegated, sawi, kailan, dia sesuai untuk tu. So, sayur buah lain. Okey, ini adalah kaedah mengubah ke ladang. Okey, pindahkan anak semayang bersama media pada hari yang mana kita dah tetapkan 30 hari, kita dah ready dekat kebun, kita pun terus semai. Okey, dapat tak? Dapat. Okey. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok jarak antara akar tu sangat dekat. Sebab pokok kecil, akarnya pendek, dia tidak mampu mengambil air baja dengan jarak yang jauh. Tapi jangan risau, dalam masa sebulan saja akar dia tu boleh memenuhi ruang-ruang media saya tadi. Okey. Okey, kaedah pembajaan. Okey, ini adalah kaedah pembajaan untuk cili. Kalau kita tengok untuk cili tak sama, mungkin ada sedikit persamaan jadual pembajaan cili dan terung, tetapi tidak sama dengan timun ataupun rock melon. Dia berbeza. Nampak macam seakan tapi berbeza. Okey, minggu pertama hingga minggu ketiga, ini yang paling penting. Kalau kita menanam cili dalam polybag, tidak kira dah dalam polybag ke ataupun di tanah ke, yang paling penting tu awak tengok jumlah ml, kolom yang ketiga. Itu yang penting. So umur pokok 1 minggu hingga 3 minggu, pokok hanya memerlukan 500 ke 600 ml sahaja air. Jangan lebih.
Ingat pesanan saya, jangan lebih. Kenapa jangan lebih? Sebab dia akan dihinggapi oleh penyakit. Kepekatan ni adalah baja. Baja yang mana kita menggunakan isi meter, tapi minta maaf lah saya tak dapat nak buat, saya tak ada isi meter tu sekarang. Okey, bila masuk kepada minggu keempat dan minggu ketujuh, tengok balik kolom 3. Itu adalah jumlah air yang optimum, yang sesuai untuk cili. Cili ni dia tak nak air yang berlebihan. Dia tak nak air yang sangat kurang. Dia nak optimum. So ini adalah saya ambil daripada pengalaman dan kajian yang telah dibuat oleh lecturer ataupun analisis yang terdahulu lah. So saya ikut, memang betul. Kita tengok pun perbezaan bila pokok lebih air dengan kurang air sangat berbeza. Okey, seterusnya 8 minggu ke atas. Okey, 8 minggu ke atas ni tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pokok dah 2 bulan. 2 bulan ni pokok dah mula, kita pun dah nampak dah dikeluarkan buah yang matang, cuma tunggu 75 hari saja untuk dia merah dan kita boleh tuai. Okey, kekerapan bergantung kepada cuaca. Ini sangat sinonim lah dengan kita. Kalau panas, kita kena kerap bagi air ataupun kita cairkan baja tadi tu. Okey, kepekatan bertambah apabila umur meningkat. Okey, kita tengok pada kolom yang keempat, iaitu kepekatan. Okey, perbezaan antara umur pokok. Awak tengok 1 hingga 3 minggu, kita hanya bagi air yang sangat nipis, baja yang sangat sedikit, 1.3 hingga 1.5 berdasarkan ukuran dengan meter yang kita pakai. Meter khas untuk baja. Okey. Minggu ke-8 ataupun pokok dah 2 bulan, okey, dia boleh naik kepada 2.5. Kenapa dia pergi kepada 2.5? Sebab dia nak menghasilkan bunga. Dia nak menghasilkan buah. Dia nak menghasilkan pembesaran buah tadi. Okey. Okey, ini adalah tips pembajaan. Tips pembajaan ni mungkin secara fizikal pun mungkinlah tuan-tuan dan puan-puan tidak terlibatlah dengan benda ni sebab saya dengan staf yang laksanakan benda ni. Tapi sebagai pengetahuan, tips pembajaan ni sangat penting. Iaitu mulakan dengan kepekatan yang rendah di awal penanaman, sebab kita perlu sesuaikan macam mana kalau kita ada anak kecil, baby pun kita bagi makanan yang sedikit. Kita bagi tahap pemakanan tu. Sebab kalau kita bagi pokok kecil, kita bagi baja yang tinggi, so kita tak nak pokok kita obes. Pokok yang obesity ni bahaya. Pokok yang obesity ni kita nampak macam nak cakap dia nak obes kan. So dengan colornya yang pekat, dengan stemnya yang sangat menarik, so dia boleh menarik serangga tu datang pada pokok tadi. Itu bahaya dia. Lagi satu, bila obes pokok kita tadi, lebihan baja tadi tu akan menjadi akan berlakunya kokopik, akan jadi masam lah. Macam tu lebih kurang. Okey, pemberian baja kritikal, iaitu pada matahari yang terik lah. Okey, pada umumnya apabila titisan baja mula keluar daripada bawah bekas tanaman, ia menunjukkan siraman sudah mencukupi. Okey, ini sebenarnya dalam polybag tadi tu, kita bagi air ataupun baja kepada pokok tadi. So macam mana kita nak tahu pokok tu sudah cukup air dalam media tadi? Apabila kita melihat keluar titisan air dari polybag tadi. Okey, cukup. Kita nampak dia dah menitik, cukup, kita off. Itu cara yang paling senang lah. Okey, ini adalah larutan baja A dan baja B lah. Okey, yang ni saya tak nak pergi lebih lanjut sebab yang ni mungkin part pegawai lain boleh ceritalah pasal ni. So yang saya nak bagi tahu, ada satu set larutan A dan larutan B, berbeza. Secara detailnya saya tak pergi besok mungkin lebih detail lagi akan diceritakan oleh pegawai saya yang seorang, yang lagi seorang, yang memang 100% menggunakan baja AB. Okey. Okey, boleh nampak ke saya punya slide penanaman? Boleh. Okey. Boleh nampak. Okey.
Dekat kiri atas tu adalah cili yang telah saya semai di dalam tray. Cili ni mungkin dalam, kalau kita tengok cili ni dalam 25 hari. Tapi kalau tengok dia macam tinggi kan, betul? Okey. Betul. Okey, kenapa dia lebih tinggi? Sebab masa tu musim hujan. Tiba-tiba datang musim hujan, so di dalam rumah semaian tadi tu terdapatnya kekurangan cahaya. So apabila berlakunya kekurangan cahaya, satu hormon di dalam anak pokok tadi yang dipanggil GA ataupun gibberellin acid, dia akan memainkan peranan. So stem tu makin tinggi sebab dia mencari cahaya. Okey. So bila dia mencari cahaya di dalam kegelapan, bermakna anak pokok saya tadi tu tingginya tak seiring dengan umur. Itu satu masalah. So kita kena buat satu cara pengerasan dia panggil. Pengerasan ni kita cuba juga bagi cahaya macam mana pun pada dia. Okey. Yang bawah tadi tu kita tengok itu dah tersedia ditanam. Okey, kerja-kerja transplanting tu itulah dibantu oleh pelajar-pelajar dari UPM lah. Okey, biasanya 2000 pokok ni kalau saya, Cik Junizawati dengan pelajar 5-6 orang dalam 2000 pokok ni dalam 2.5 ke 3 jam siap tanam. Okey, ini adalah tempoh penghasilan buah oleh pokok. Okey, daripada kalau boleh buat note sikit cuma saya tak tulis, saya just bagi tahu, saya just berkongsi penerangan. Okey, gambar yang tuan-tuan tengok tadi ni, ini adalah pokok yang mana 60 hari. Okey, perhatian, hari pertama transplanting sehingga ke hari 60. Inilah hasilnya. Hari pertama transplanting sehingga hari ke-21. Pokok mesti keluar bunga. Kalau hari ke-21 pokok cili kita tadi tidak mengeluarkan bunga, bermakna pokok tu ada something wrong. Ada problem. Sama ada kita perlu buang pokok tadi ataupun kita perlu dalam masa seminggu tambahan lagi kita perlu cari apakah masalah tadi, sama ada dia kekurangan potasium ataupun dia kekurangan kalsium. Dua perkara ni sangat penting dalam pembentukan buah. Dalam pembentukan daun, dalam pembentukan buah. Bunga lah kita kata. Kalau K tak cukup, bunga tak boleh keluar. Kalsium tak cukup, bunga tak lekat. Itu dua perkara yang sangat dititik beratkan. Okey, kalau tengok pokok ni, maknanya daripada hari pertama sehingga ke hari ke-60 hari, bermakna pokok ni sudah cukup nutrien. Tunggu lagi 75 hari ke 80 hari untuk dia merah. Sebab kita jual merah. Merah lagi mahal. Merah lagi mahal, tapi apabila merah buah dah mula ringan. Hijau berat tapi murah. Okey, jelas penjelasan saya? Jelas. Okey, terima kasih. Okey, ini adalah gambar yang diambil oleh Cik Junizawati. Ada nama kat bawah tu. Okey, ini adalah buah yang umur pokok lebih kurang dalam 80 hari lah. Dia 80 hari, macam inilah buah dia. Tapi yang paling baik, kita nak tuai cili tadi untuk kita pasar, untuk kita jual, untuk kita masuk ke dalam pasaran. Apabila merah pada buah tadi sudah ada 50 ke 60% merah. Maknanya 50 ke 60% buah yang hijau tadi sudah merah. Okey, sudah cukup, kita boleh ambil. So 2 hari dekat pasar dia dah merah 100%. Okey, kalau dekat hujung tu dah ada merah sikit, kalau kita petik pun dia dah boleh merah sepenuhnya. Kalau hijau masih lagi tak boleh. Okey, ini adalah hasil tuaian cili yang mana tuan-tuan boleh tengok 3 orang ni adalah senior pelajar-pelajar asasi pertanian yang mana banyak membantu
saya, Cik Junizawati dan bersama Cik Safwan dalam penuaian. Okey, pengiraan untuk seorang pekerja dengan berapa banyak pokok cili. Okey, kalau kita nak ambil pekerja Indonesia. Satu pekerja Indonesia dia mampu menjaga 2,000 ke 3,000 pokok cili. Tapi bagi saya ekonomik, satu pekerja 2,000 ke 2,500. Tapi perlu ingat, apabila menuai kena ramai. Kalau menuai seorang, alamatnya banyak buah yang buruk. So, kadang-kadang kalau menuai cili ni, dengan 2,000 pokok ni mungkin 5-6 orang baru dapat. Kalau tak dapat, kalau macam kebun kawan saya dekat luar, dia hanya ada seorang pekerja saja. So, bila menuai, seorang pekerja, kawan saya tokai kebun, isteri dan anak-anak dia akan bantu. Bantu di sebelah pagi, petang, kalau tak sempat pekerja dia akan tuai pada waktu malam. Sebab bila merah tu kita tak dapat nak kejar merah tu, dia datang terlalu banyak merah. Bila kemuncak merah tu, boleh katakan, 80% buah tu merah. Okey. Okey, setakat ini alhamdulillah masa kemuncak kita dapat tuai dengan bantuan pelajar-pelajar tadi, satu hari lebih kurang dalam 300 ke 350 kilo masa kemuncak buah tadi. Okey. Yang saya cakap 300 ke 350 kilo tu dalam 95% A, yang grade A lah. So 5% tadi adalah grade B. Grade B tadi tu buah yang tak lurus. Buah yang lurus adalah grade A. Senangnya, kalau nak tahu cili grade A lurus. Kalau cili bengkok-bengkok, itu adalah grade B. Okey. Saya rasa itu saja penerangan saya mengenai serba sedikit tentang latar belakang MyGap, aktiviti kebun sayur MyGap, apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan setiap tahun. So saya rasa itu saja yang sajalah yang saya dapat sampaikan, yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Saya serahkan balik kepada Cik Amirul. Okay, terima kasih Encik Sadina atas penerangan dan penerangan tentang MyGap sebentar tadi, dan banyak sebenarnya yang pelajar-pelajar dapat sebenarnya sebab dalam teori sendiri sebenarnya pelajar ada juga didedahkan dengan MyGap tapi tidak terperinci macam apa yang pelajar belajar hari ini. So saya harap pelajar dapat mencatat semua poin yang penting dalam amali ini, sebab pelajar perlu fokus untuk setiap amali yang bukan hari ini saja tapi hari-hari akan datang dan minggu akan datang, kerana kita akan ada penilaian untuk amali ini. Jadi pelajar tak bolehlah walaupun buat secara webinar, secara online, pelajar tak bolehlah ambil sambil lewa kan untuk amali ini sebenarnya. Okey, jadi kita buka pada soalan sebenarnya. Kita tunggu soalan daripada pelajar. Jadi pelajar yang nak tanya boleh tulis di chat room bagian di Gmeet, dan pada yang berada di live Facebook boleh komen di Facebook, dan saya akan bacakan soalan untuk diajukan kepada moderator kita pada petang ini. Okay, saya ada soalan yang pada pelajar sebenarnya. Untuk berkenaan dengan CJ MyGap tadi yang Cik Saidina terangkan, adakah hanya ada di Malaysia ataupun luar negara ada CJ MyGap juga? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih kepada Cik Amirul. Okey, sebenarnya setiap negara dia mempunyai persijilan akta keselamatan makanannya tersendiri. Contoh, cuma kita di Malaysia ni kita dikenali dengan nama MyGap. Di negara lain dia ada penjenamaan dia sendiri, tetapi piawaian keselamatan makanan tu adalah sama di peringkat antarabangsa. Tapi kalau negara yang betul-betul organik yang tidak ada langsung menggunakan racun, iaitu negara Bhutan nama dia.
Okey. Saya rasa itu soalan apa, saya rasa saya menjawab dengan jelas kot. Okey. Terima kasih. Dan maksudnya di negara lain pun ada juga tapi mengikut SOP mereka sendiri, mengikut penjenamaan nama mereka sendiri, betul tak? Betul. Cumanya dia setaraf. Okey. Okey, ada soalan lagi di chat. Adakah pokok selain pokok labu yang kahwin bunga juga? Okey, pokok yang kahwin bunga ni satu pokok labu, tetapi ada juga petani-petani kat kampung kadang kalau tanam sikit-sikit dia tak buat kahwin bunga lah. Tapi kepada saya, kalau kita hasilkan produk untuk keluaran dalam negara adalah lebih baik kita buat kahwin bunga. Okey, antara yang wajib kahwin bunga, labu, tembikai, rock melon dan yellow melon. Itu wajib. Besok mungkin ada tuan-tuan dan perempuan ada pengalaman pasal penanaman lain pula. Itu saja. Okey, terima kasih. Itu soalan untuk yang selain pada pokok labu, kita ada rock melon, tembikai yang boleh kita kahwin bunga juga. Okey, dan seterusnya soalan, apa keistimewaan yang lain, ada keistimewaan lain tak untuk penerima MyGap ni sendiri sebenarnya? Macam mana? Semula. Keistimewaan lain untuk penerima MyGap ni, macam dapat daripada mungkinlah daripada kerajaan ke, daripada any kontraktor ke apa benda semua ke, yang istimewa yang lain lah, kalau kita dapat pegang MyGap ni sebenarnya. Okey, terima kasih dengan soalan ni. Soalan ni sebenarnya mengingatkan saya kepada satu poin yang saya tertinggal sebenarnya. Okey. Apa yang saya bagi tahu tadi, kelebihan dia ialah food security dengan keselamatan makanan semua dah. Tetapi satu kelebihan untuk side lain sebenarnya, sesiapa yang ada ni sekejap Tak apa. Okey. Untuk dari sudut lain sebenarnya yang paling saya happy lah. Okey, sesiapa petani ataupun agensi yang ada persijilan MyGap, MOA akan bagi bantuan setiap tahun. Macam tahun ni kalau tak silap saya, sepatutnya kalau tak PKP kita dapat 8,000 peruntukan. Itu kelebihan dia. Peruntukan tu 8,000, dia bukan bagi duit cash nanti kan orang salah guna pula kan. Okey, dia 8,000 tu berdasarkan apa keperluan di kebun yang kita perlukan. Sama ada kita perlu mesin potong rumput, sama ada kita perlu baja, sama ada kita perlu apa-apa sahaja barang-barang pengairan. 8,000 ni saya rasa sangat banyak lah. Kalau untuk 2,000 ke 3,000 polybag ni sangat baik, sangat memuaskan lah dengan 8,000 tadi tu daripada pihak Kementerian Pertanian. Terima kasih soalan tu. Saya lupa nak bagi tahu benda tu tadi. Jadinya keistimewaan itu dapat daripada Kementerian Pertanian dan Food Industry. Ya, betul. Contoh katanya macam ni. Contohnya kebun sayur UPM ni adalah di bawah Jabatan Pertanian Gombak. So mereka apabila sampai tahun baru, mereka akan call kita. Dia akan bagi senarai barang yang ada, apakah keperluan barang-barang yang kita perlukan untuk musim akan datang, dan dia akan bagi tahulah berapa jumlah yang dia mampu bagi. Itu baguslah yang tu, kita boleh jimat kos. Itu antara keistimewaan lah yang dapat selain dapat kepercayaan daripada pengguna, dan juga dapat juga bantuan daripada kerajaan untuk persijilan ni. Ya, tepat sekali. Betul. Okey, saya rasa itu sahaja soalan untuk pada petang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Saidina yang sudi untuk bersama-sama belajar asasi untuk menjayakan amali pada petang ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi jumpa pada sesi yang lain pula, dan pelajar pada hari ini akan terus amali pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula bersama juga Taman Pertanian Universiti UPM juga. Okay, jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih daripada pihak bidang pertanian dan juga pelajar pengurusan Pusat Asasi Sains Pertanian kepada Taman Pertanian Universiti dan Encik Saidina serta ahli-ahli dan pegawai-pegawai yang lain lah.
pada petang ini. Okey, sama-sama dan selamat berjaya semua. Okey, jadi terima kasih kepada pelajar semua. Jadi jangan lupa submit attendance di Putra Blast masing-masing supaya anda hadir, dikira hadir pada hari ini dan pada minggu depan kita akan ada amali seperti waktu yang sama lagi. Okey, terima kasih untuk semua dan kita berjumpa lagi. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Saya undur diri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua.